Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Saya mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersedia untuk belajar. Pelajar-pelajar sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan membincangkan satu topik berkaitan dengan sumber pengurusan alam sekitar, dan slide ini telah disediakan oleh Ustaz Muhammad Yusri. Pelajar-pelajar sekalian, dalam kehidupan ini, setiap perkara yang kita lakukan perlu ada panduan. Jika kita membeli sesuatu barang, disediakan juga manual penggunaan barang tersebut. Jika kita ingin pergi ke sesuatu tempat, kita perlu melihat maps atau penulis penunjuk arah ke mana tempat yang kita nak pergi. Maka dia akan memudahkan kehidupan dan perjalanan yang kita nak tuju. Begitu juga dalam kehidupan ini, kita memerlukan sumber, rujukan dan juga panduan. Dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, apakah sumber pengurusan alam sekitar? Untuk pengurusan sumber alam sekitar, ada 3 sumber yang utama. Daripada 3 sumber yang utama ini, saya bahagikan kepada 2 kategori. Yang pertama, sumber prima. Sumber prima adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Dan kategori yang kedua adalah sumber sekunder, iaitu ijtihadi. Apa dia sumber ijtihadi ini? Sumber ijtihadi melibatkan hukum dalam aspek qiyas, ijma', istishab, sadduz zara'i', masalihul mursalah dan juga uruf. Pelajar-pelajar sekalian, kita berbalik kepada sumber pengurusan alam sekitar yang pertama yang disebut sebagai sumber prima, iaitu Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Saya teringat alunan nasyid Ustaz Asri Rabbani. Ya? Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi orang yang beriman, diturunkan kepada Nabi junjungan kita yang mengandungi 114 surah. Berkat dan berbahagialah bagi yang membacanya dan melaksanakan isi kandungannya. Alhamdulillah. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, apa dia Quran? Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantaraan malaikat Jibril AS dalam bahasa Arab dan membacanya menjadi suatu ibadah. Ya, jadi Quran ini kalamullah. Apa dia kalamullah? Kata-kata Allah. Pelajar-pelajar sekalian, kita hidup ni perlukan kawan. Kita seronok bercakap dengan kawan. Kita seronok bila kawan cakap, kita dengar. Bila kita cakap, kawan dengar. Ada respon. Tetapi bagaimana kita nak berbicara dengan Allah? Satu keistimewaan, satu penghormatan bila kita dapat berbual, bercakap dan mendengar kata-kata Allah. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Itu adalah kalamullah. Kata-kata yang sampai terus kepada diri kita. Jadi, Quran adalah suatu rujukan, satu panduan, suatu asas yang perlu kita pegang dalam apa jua bidang, termasuk pengurusan alam sekitar. Pelajar-pelajar sekalian, di dalam surah An-Nahl ayat 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Yang bermaksud, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Quran, pelajar-pelajar sekalian, dia adalah satu mukjizat yang menjadi satu rahmat yang terbesar yang Allah turunkan kepada kita. Quran ini dia akan jadi syafaat. Quran ini dia akan jadi pedoman kepada kita. InsyaAllah. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, taraktu fikum amraini, kan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu Quran dan juga sunnah, yang kita tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kita berpegang kepada Quran dan sunnah itu. Jadi kita melihat di dalam Quran, khususnya dalam pengurusan alam sekitar ini, Allah telah guide kita. Yang pertama, contohnya dalam penggunaan air untuk tujuan perubatan. Di dalam surah As-Sad ayat 41, Allah sebut yang maksudnya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan seksaan. Jadi Allah memberikan suatu petunjuk, suatu panduan kepada kita bagaimana kita boleh menggunakan air untuk tujuan perubatan. Begitu juga dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan panduan kepada kita bagaimana air boleh digunakan untuk tujuan ibadah dan juga kebersihan diri. Seterusnya, sumber prima yang kedua dalam pengurusan alam sekitar dinamakan sebagai sunnah. Apa dia sunnah? Sunnah adalah apa sahaja yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, dan apa sahaja yang dikaitkan dengan baginda Nabi SAW, sama ada baginda ketika baginda jaga ataupun ketika baginda tidur. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Di dalam surah Al-Anfal ayat 20, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi dalam sunnah ini, sekali lagi saya sebut, sunnah adalah apa sahaja yang dikaitkan dan disandarkan kepada baginda Nabi SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan maupun pengakuan. Jadi dalam sunnah, Nabi memberikan panduan dan pedoman kepada kita dalam menguruskan alam sekitar. Di antaranya, hadis Nabi SAW, larangan kencing di tempat air yang bertakung. Nabi SAW sebut yang maksudnya, jangan seseorang daripada kamu kencing dalam air yang bertakung, kemudian mandi menggunakannya. Air kencing najis. Jadi tempat air bertakung pula kita guna untuk mandi. Sudah tentulah tidak elok. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut galakan menanam pokok. Dalam hadis riwayat Bukhari nombor 2320 yang berbunyi, tidaklah seseorang Islam itu menanam tumbuhan atau bercucuk tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia maupun binatang, melainkan baginya adalah sebagai sedekah. Jadi itu adalah galakan, saranan dan panduan daripada baginda Nabi SAW dari segi aspek sunnah. Jadi kedua-dua ni adalah dua sumber yang sangat penting yang patut kita jadikan pegangan, patut kita jadi panduan dalam semua aspek kehidupan kita, bahkan dan khususnya dalam aspek pengurusan alam sekitar yang sedang kita bincangkan pada hari ini.
Okay, sumber yang seterusnya yang saya sebutkan pada awal tadi sebagai sumber sekunder adalah sumber ijtihadi. Ya. Apa dia sumber ijtihadi yang pertama? Iaitu dari kategori ilmu kias. Apa dia kias? Kias adalah meletakkan hukum bagi masalah baru secara membandingkannya dengan masalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis kerana mempunyai asas dan alasan hukum yang sama. Ya? Jadi, ataupun kita boleh sebutkan, apa dia kias? Menyamakan hukum yang baru berlaku dengan hukum yang telah berlaku dengan sebab illah yang sama. Illah tu maksudnya dengan sebab alasan yang sama. Contoh paling mudah yang biasa kita sebut dalam bab kias ni adalah pengharaman minuman yang memabukkan masa kini dengan dikiaskan pada pengharaman khamar dalam surah Al-Ma'idah. Ya? Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Rijsum min amalis syaitan. Maka fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Okay? Jadi dalam bab kias ini kita melihat kepada hukum yang baru berlaku dengan hukum yang telah lama berlaku dengan sebab illah yang sama, maka kita dapat hukum terbabit. Okay? Seterusnya dalam bab ijtihad ini, kita boleh melihat kepada hukum ijma'. Apa dia ijma'? Persepakatan ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad selepas kewafatan Nabi Muhammad dalam perkara yang berhubung dengan hukum syarak. Maksudnya ulama-ulama mujtahid bersepakat, berbincang untuk menetapkan suatu hukum selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Mereka ni ulama, mereka ni bukan kata sembang-sembang kedai kopi, lepas tu keluar satu resolusi, bukan. Tapi ni mereka ni ulama-ulama yang mujtahid, yang berwibawa, yang berilmu, yang faqih, yang mahir dengan ilmu agama, yang kata-katanya bersandarkan kepada Quran dan Sunnah. Contoh dia apa? Contoh ijma' adalah berdasarkan kepada Al-Quran adalah kesepakatan para ulama atas keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan. Jadi itu adalah dalil daripada ijma' bersandarkan kepada sumber ijtihadi. Yang ketiga dalam sumber ijtihadi ni adalah istishab. Apa dia istishab? Iaitu pengekalan hukum sedia ada selagi tiada bukti bahawa sifat dan keadaan perkara tersebut berubah. Jadi contoh istishab adalah asal semua makanan di bumi ni adalah halal. Tetapi apabila datang ayat Quran ataupun hadis yang menenggahnya dan mengecualikannya, maka terdapat makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Jadi istishab. Jadi maksudnya asal kepada sesuatu perkara harus. Al-aslu fil asyaibah. Lebih kurang maksudnya harus halal boleh dimakan. Tetapi bila datang sesuatu dalil ataupun perkara yang memberi maklum kepada sesuatu perkara itu bahawa dia haram ataupun halal, maka kita akan memperolehi maklumat dan pengetahuan tentang perkara tersebut. Kalau dia haram, maksudnya tak boleh lah. Tapi selagi tidak ada dalil, maka dia dibolehkan dan dia disebut sebagai sesuatu yang halal. Yang seterusnya dalam sumber ijtihadi ini disebut sebagai masalihul mursalah. Apa dia masalihul mursalah? Iaitu membuat sesuatu hukum dan undang-undang yang baik dan berfaedah untuk kepentingan manusia dan masyarakat. Jadi maksudnya apa? Undang-undang ataupun hukum yang baik dan berfaedah untuk masyarakat, untuk manusia, yang tidak ada sebarang nas untuk dijadikan bukti dan dasar sama ada ia boleh dilaksanakan, harus atau tidak boleh dilaksanakan menurut pandangan ulama fiqh. Maksudnya dia tak ada dalil lah. Dia tak ada dalil yang jelas. Tetapi secara dasarnya perkara ini baik, perkara ini berfaedah, bahkan memberi manfaat kepada manusia dan juga masyarakat. Apa contoh dia? Peraturan dan penguatkuasaan undang-undang jalan raya di sesebuah negara. Jadi undang-undang jalan raya ni kalau tak dikuatkuasakan,
Kalau tak ada, maka dia akan memberikan suatu kesusahan, akan memberikan suatu kesulitan. Kan? Kalau tak ada traffic light macam mana? Kalau tak ada pembahagi jalan macam mana? Kalau tak ada peringatan, pemanduan laju bagaimana? Maka dia akan memberikan kata satu yang bahaya kepada pemandu dan pengguna jalan raya. Okey. Seterusnya, dalam sumber ijtihadi disebut sebagai uruf. Uruf. Ya? Apa dia uruf? Uruf adalah sesuatu perkara yang telah dilaksanakan secara berulang-ulang dalam satu masyarakat umat Islam dan telah dianggap oleh masyarakat sebagai baik dengan pertimbangan akal sihat mereka. Jadi perkara uruf ni adalah perkara yang dilakukan secara berulang-ulang, yang menjadi satu kebiasaan dalam sesuatu masyarakat Islam, dan perkara ini secara logiknya adalah sesuatu yang difikirkan berdasarkan kepada kemampuan akal yang sihat. Ya, contoh apa dia? Uruf am ialah tidak mengambil tempoh penggunaan bilik air. Dalam situasi ini, semua orang akan membayar dengan kadar dan harga yang sama serta tidak dikira sama ada lama ataupun sekejapnya seseorang itu menggunakan bilik air. Maksudnya kita pergi bilik air luar, bilik air tandas awam, kan, kena bayar 20 sen, kan, paling mahal 50 sen lah, kan. Jadi dia tak ambil kira tempoh awak guna tu, seorang guna setengah jam ke, seorang guna 10 minit ke, kan. Tak. Jadi dikira macam langsam lah, kan. Jadi membayar dengan kadar dan harga yang sama serta tidak dikira sama ada lama ataupun sekejapnya. Hal ini telah menjadi suatu perkara yang biasa di seluruh pelosok dunia. Bila masuk tandas awam kena bayar. Jadi dia jadi satu uruf yang baik. Dan tidak ada satu pun negara di dunia ini akan menetapkan bahawa seseorang itu perlu membayar berdasarkan tempoh penggunaan air. Dan tak ada satu dalam dunia ni siapa yang masuk tandas awam dibayar, diukur ikut berapa lama dia guna, berapa banyak air yang dia pakai. Kan? Jadi itu adalah uruf berdasarkan kepada ayat Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Yang bermaksud, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita telah membincangkan tentang sumber-sumber pengurusan alam sekitar. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.